Mic check 1 2 1 2. Hello, my name is Juan Budiman and this is Pot Bola. Assalamualaikum, nama saya Farhan Haib. Assalamualaikum, nama saya Juan Budiman. Assalamualaikum, saya Amin. Bertemu kembali dalam rangkuman perlawanan Minggu ke-9 CIMB Liga Super 2020. Liga Super perlawanan ke-9. 3 perlawanan pada hari Jumaat, 2 perlawanan pada hari Sabtu, 1 perlawanan pada hari Isnin. Aku mulakan dengan game PJ City versus JDT di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya. Min. Okey, perlawanan ni diadakan di Petaling Jaya. Keputusan yang mengejutkan lah. PJ City berjaya mengikat JDT dengan keputusan 2-2. PJ City ni memang bogey team lah kepada JDT. Okay. Pasukan pertama yang berjaya mengalahkan JDT kat Lakin pun. Season lepas. Kacau ni rekod. Pecahkan rekod. Johor JDT tak pernah kalah di Stadium Lakin. Okey, perlawanan ni diadakan dalam keadaan padang yang berat. Dengan keadaan hujan yang boleh kata agak lebat jugalah. Dan PJ City pun turun dengan strategi bertahan parking bus. Jadi lagi menyebabkan JDT lebih susah lah untuk bermain seperti biasa. JDT dalam perlawanan ni pun sebenarnya kalau kita tengok Mauricio bermain di posisi back kanan. Back kanan, yes. Ash Kunalen tak dapat diturunkan sebab kecederaan. Kita tak pasti apa kecederaan tapi dia tak dapat diturunkan. Kemudian PJ City buat pertukaran. Amir Saidin kali pertama turun bermain. Sebelum ni Amir Saidin ni bermain di JDT 2 lah. Okay. Dan dia bermain agak baik lah pada malam tu. JDT menguasai hampir 64% daripada keseluruhan permainan. Possession, yes. Attempt pun sebenarnya JDT banyak buat attempt. Cuma hari tu goalkeeper Kalamullah ni memang super lah. Memang cemerlang. Banyak percubaan yang tepat ke gawang, free kick. Dia dah study daripada Sabawi, daripada Leandro yang berjaya diselamatkan lah. Jadi ada 10 percubaan, 9 tepat. PJ City ada 4 percubaan yang 4-4 dia tepat ke gol lah. JDT dapat gol awal minit ke-38. Minit ke-35. Bola daripada Diogo. Sapawi sempurnakan lah. Memang cantik lah. Dia lolos daripada sebelah kanan. Lepas tu PJ City dapat gol dalam jangka masa yang dekat jugalah. Minit ke-38. Bola umpanan daripada Mahali ditampan oleh Barat Kumar. Terkena tiang. Lantun dapat pada Kristi Jaya Silen. Betul. Dan pada masa kecederaan Washington Brando dapat lepas daripada outside trap. Outside trap dia lepas sampai ke Farizal. Farizal tak boleh buat apa, jatuhkan dia, penalti. Kapten PJ City pada hari tu okay, Guru Sami berjaya sempurnakan penalti. Tapi JDT bangkit semula dengan gerakan daripada Sapawi lah. Dia dijatuhkan dalam kotak penalti, dapat juga penalti. Hujung saingan separuh masa pertama, kedudukan jadi 2-2. Gol daripada Cabrera. Penalti. Jadi penalti ni memang memang tiap minggu dia lah. Dan Cabrera berjaya menjaringkan gol ke-6 dia lah untuk musim ini. Jadi kalau ikut dari tu, kalau man of the match lah, mungkin goalkeeper PJ City lah, Kalamullah lah. Memang form baik lah. Dan tapi PJ City ni masih lagi dalam kedudukan belum kata selamat lah. Dia 7 lawanan ni pun dia belum ada menang lagi ni. JDT pula 9 perlawanan baru 2 kali seri, lain semua menang. Yes. Itulah untuk perlawanan ni. JDT juga antara satu-satunya klub yang masih belum kalah. The only Yang one. satu lah. Okay, aku go to the next match. Terengganu FC versus PDRM di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin, Juan. Okey, Terengganu mudah menjinakkan PDRM. Mudah Mudah sangat. 4-0 dan kini PDRM sah tersingkir pulang semula ke Premier League 2021. Itulah.
Terengganu walaupun tiada Dominic da Silva yang cedera, masih boleh sumbat 4 biji gol. Gol jaringan Lee Tak 2 biji dengan Faris Ramli, penyerang daripada Singapura yang baru saja kembali cergas. Goalkeeper termuda MSL Rahadi Azli kembali bersama TFC dan dapat clean sheet pertama beliau. PDRM pula ada masalah goalkeeper kan, setelah mula-mula dahulu dia turunkan Brian C. Lepas itu Brian C cedera dan digantikan dengan Fazli Muhammad yang prestasinya agak kurang memuaskan lah kan. Gol pertama tu gagal untuk tangkap bola lintang yang nampaknya mudah je dan mudah dijaringkan oleh Faris Ramli dengan satu tandukan yang simple je. Simple mistake daripada goalkeeper. Selepas itu Litak mengganas dengan gol lencongan. Lencongan cantik lencongan tu kan. Goalkeeper kalau Buffon pun rasa tak dapat save lah. Memang cantik gol tu. Faris Ramli pula gol ke-4 pada minit ke-74. Memang this is a one-sided game lah. PDRM pun nampak memang betul-betul struggle. TFC menguasai permainan dengan 60% kawalan bola dengan 20 percubaan. 9 percubaan tepat ke arah gol. Dengan ini Terengganu kembali catat kemenangan selepas 3 kali kalah. 3 kali kalah. Man, aku go to the next match. Perak versus Felda United di Stadium Perak. Wah, ini game kira yang antara yang menarik lah untuk minggu ni. Kita tengok Perak ni lepas di kalangan JDT dia dah bangkit dan game ni dia betul-betul tunjuk lah permainan dia. Dia menang dengan jaringan besar 5-1. Seladang mengamuk. Bos Gaurus Bos Gaurus telah mencetakkan 5 gol. Kalau kita tengok dalam perlawanan ni Syarif Fikri jadi sebutan sekarang ni. 4 gol. Yes. 4 gol dalam satu perlawanan. Gol dia ada daripada bola mati, ada daripada shooting, ada daripada tandukan. Satu je main dia tak buat. Kaki kiri. Kaki kiri je. Kalau tak complete. Kalau tak, perfect. Perfect hat-trick. Okay, Syarif Fikri sekarang ni, lepas Mehmet turunkan dia lawan JDT dia tak main. Betul. Lepas daripada tu dia main, semua dalam 3 perlawanan ni, semua dia ada jaringan gol. Lepas tu, kalau kita tengok season lepas pun dia hanya skor 1 gol. Season ni sekarang ni dia dah skor 9. Improvement yang cukup drastik lah. Kalau kita tengok. Gol pertama minit ke-16 tu free kick yang dia ambil masuk ke top corner. Memang cantik lah. Macam Cristiano Ronaldo. CR7. Bos Garus siap up dekat dia punya Twitter, media sosial kan. Gol sebiji macam Cristiano Ronaldo. Tapi memang cantik lah. Memang terbaik, cantik. Memang terbaik. Lepas tu rasanya bila second half tu Mehmet mungkin ada baca kelemahan Felda. Dia buat perubahan. Minit ke-46 tu dia orang dah start menambah gol. Syarif Fikri sekali lagi menjaringkan gol. Lepas tu Wak Doyok kita Wak Doyok ni itu kita dah sebut. Kita cakap dia dah kemarau gol. Lepas daripada minggu pertama sampai minggu ke-8 tak ada gol. Minggu ni dia dapat sebiji. Okey. Lepas tu Syarif Fikri sebiji lagi gol. Felda dapat menjaringkan 1 gol Sagawati lah. Masa tu kedudukan 3-1 tapi penghujungnya Syarif Fikri umbat lagi 2 biji lah. Satu dengan shooting, satu lagi dengan tandukan. Dia sekarang ni terus mendahului dengan 9 gol lah. Perak sekarang ni pun lepas dalam game JDT 3 game dah terus menang. Berada dengan kedudukan kedua. Dan hanyalah inilah satu-satu pasukan yang boleh mencabar JDT sekarang ni. Nizam Jamil pula skor dia ni sekarang ni dalam kedudukan bahaya lah. Dengan keputusan Sabah pun menang. Jadi sekarang ni dia hanya 7 mata. Mungkin boleh mengiringi PDRM. Jadi dia kena buat sesuatu. Dan dalam 6 perlawanan ni dia hanya seri 3 kali lepas menang dengan Melaka pada bulan Mac sebelum PKP. Tapi sebelum ni Min kau ada puji Nizam Jamil ni. Itulah kita mengharapkan sesuatu daripada Nizam Jamil ni. Tapi nampak mungkin PKP ni dia punya magic dia tu hilang. Sentuhan Midas dia. Okay. Enough perlawanan untuk hari Jumaat. Aku go to hari Sabtu 26 hari bulan September. Pahang versus Kedah di Stadium Darul Makmur. Game ni terbaik game ni.
Kedah gagal untuk merapatkan jurang tu. Ambil kesempatan ketika JDT diikat di PJ, tetapi Kedah pula gagal di Darul Makmur. Kan kalau tidak dia boleh close lagi gap tu. Harold Gulon kembali mengemudi barisan pertahanan Pahang. Jadi mungkin ini memberi sedikit sebanyak kestabilan lah di bahagian pertahanan Pahang. Perlawanan ini juga menemukan 2 pemain berdarah Filipina, iaitu Adam Reed daripada Pahang dan juga Amin Nazari. Dua-dua pun bermain di bahagian midfield. So satu perlawanan yang agak seimbang di mana kedua-dua pasukan saling menyerang salah satu kan. Kedah berada di hadapan hasil serangan balas yang cukup berbeza daripada Cece Kepre. Laju. Memang ini dia punya trademark Kedah lah. Apabila dia buat counter attack ataupun serangan balas tu memang padu lah. Memang banyak impact dia kan. Nah pula apabila Pahang memang ada masalah goalkeeper, sekali lagi Helmi Aliza membuat kesilapan kan bila dia buat hantaran lintang tu depan. Dia entah apa dia buat pun tak tahulah kan. Dia dah 38 tahun tu, mungkin Pahang dolar kena cari solusi lah tahun depan ni. Kena cari goalkeeper baru lah rasanya. Selepas itu Pahang terus mengasak dan dapat gol penyamaan pada minit ke-40 hasil cubaan daripada Adam Reed. Pahang pula pada second half bermula betul-betul garang. Second half tu bermula je hasil gerakan cantik di sebelah kiri gol daripada Faizal Halim menggelecek, passing pula kepada pemain muda Nick Sharif Hasafi, menggelecek penyerang pertahanan tengah Kedah dan terus sepak masuk ke dalam gol. Ini gol pertama beliau, Nick Sharif Hasafi. Selepas itu berbalas serangan antara dua, tetapi Kedah agak gagal lah untuk dapatkan gol penyamaan. Kedah buat serangan untuk gol penyamaan tapi gagal seterusnya dan mengakhiri keputusan 5 kemenangan berturut-turut. Sayang. Di MSL. Sayang. Pecah rekod dia. Pecah rekod dia. Kalah terus. Aku go to the next match, man. King of Malaya. Versus UiTM FC di stadium UiTM. Sekarang ni aku pelik. UiTM dia main away tapi dia main stadium sendiri. Di Shah Alam Derby. Shah Alam Derby pasukan penyewa jadi tuan rumah kepada tuan rumah. Okey, di perlawanan pertama lah untuk jurulatih interim Michael Frenchen Banner. Betul ke? Aku terus sebut Jurgen Klopp ya. Okey, di kira perlawanan pertama dia selepas Bisatanaden dia pecat lah. Bisatanaden tak suka dikata rehat dia pecat. Okay. Jadi lepas daripada kalahkan JDT, dia orang ambil keputusan, okey bye bye Satya. Jadi ni technical director yang sebelum ni mengemudi Selangor 2 lah. Jadi dia ambil perlawanan pertama. Separuh masa pertama, kalau kita cerita Selangor. Okay. 2 gol daripada Ifidayo dengan Sandro. Dan nampak macam Selangor selesa lah. Tapi bila bermula separuh masa kedua tu, yang cakap ni game ni macam apa? Of two halves. The game of two halves. Game of two halves. Second half start. Lepas 2 minit, tiba-tiba UiTM boleh menjadikan 3 gol. 2 daripada Gustavo Almeida minit ke-48 dengan 58. Yes. Dan pemain sensasi diorang Hatim Ben Arfa UiTM. Sama dengan Hatim Ben Arfa. Rabi Ataya. Yes. Dia pun sebenarnya ada assist untuk gol pertama. Dia menjadikan gol kedua, gol ketiga UiTM minit ke-62. Lepas tu bila kita tengok game ni, ingat UiTM akan menang lah. Aku setuju. Minit ke-95 masa kecederaan, dah tinggal berapa saat lagi nak habis, Selangor dapat penalti sebab bola tertampan kepada pemain import UiTM. Penalti dan disempurnakan oleh Ifidayo. Jadi Selangor berjaya mengutip satu mata lah dan memulihkan dia orang punya image lah. Dan ni kita cakap selamat datang lah kepada Michelle
Michael Fassbender. Selamat datang ke Liga Super. Tapi Min, kalau Selangor buat penalti, tak ada orang cerita Tu lah, kurang sikit dengar. Kurang sikit Patut jadi Okay, tak apa, kita cakap lah. Aku go to the next match untuk hari Ahad, 27 September 2020. Sabah versus Melaka. Oh, game ni pun memang Stadium cukup hebat bekas. lah. Memang cukup hebat kan. Mungkin selepas pertukaran Chief Minister tu kan. Chief Minister. Mungkin dia Impact, bersorak lah. Dia Impact. ada semangat sikit. Kedua-dua pasukan memerlukan kemenangan untuk terus kekal di Liga Super. Betul. Walaupun Melaka nampak agak selesa, tapi 11 mata tu masih belum cukup lagi. Betul. Jadi kedua-dua pasukan ni nampak serang menyerang antara satu sama lain. Sabah nampak lebih banyak menyerang pada separuh masa pertama tetapi tumpul di hadapan. Manakala Melaka lebih banyak buat serangan balas, dan seperti mana yang kita cakap, Uche Akbar dengan Sony Norde ni betul-betul gandingan dia memang betul-betul berbisa. Solid lah. Kena pula dengan Syamim Yahya di sebelah kiri dan Syafiq Rahim yang bermain betul-betul di belakang dua penyerang ni kan. Okay. So gol pertama tu memang betul-betul clinical, hasil serang balas Uche Akbar, gol pertama. Selepas itu Sabah pula mendapat gol penyamaan hasil daripada penyerang Dennis Buchening. Hasil kucak-kacir pula, dia dah tiba-tiba bola tu dah masuk di kotak penalti dengan terjatuhnya, satu gol agak awkward lah macam tu, tapi boleh juga masuk. So 1-1 sama. Melaka menamatkan separuh masa pertama dengan satu lagi gol daripada Sony Norde. Kan, hasil daripada dribble di sebelah kanan dan terus sepak masuk ke dalam gawang Sabah. So selepas itu second half, nak tak nak Sabah kena menyerang dan mendapat gol penyamaan sekali lagi Dennis Buchening pada minit ke-64. Dan selepas itu mendahului pada minit 71 hasil daripada sepakan penalti. Rodoljup Ovnovic. Susah sebut. Payah sikit. Dengan kemenangan ini Sabah agak selesa. Sabah pertama kali keluar daripada zon penyingkiran selepas league restart lah pada bulan Ogos itu, dengan 9 mata. Dan Melaka nak kata bahaya pun tidak, nak kata selamat pun tidak kan. Perlu kerja keras lah. Tapi mungkin kedudukan dia orang kat tengah-tengah lah. Mungkin juga. Kalau keputusan agak memihak sebenarnya, Melaka ni boleh ada kat kedudukan top 3 sebenarnya ni. Kalau betul-betul dia kalau dibayar gaji mula-mula dulu, boleh. dah dapat lagi 3 poin. Mungkin lah. Betul? Kan dah 14 poin lah. Fakta perlawanan pot bola Liga Super perlawanan ke-9. Min. Okey, kita ambil yang pertama, Syarif Fikri lah, Iki. Yes. Menjaringkan 4 gol. Dan dia adalah penjaring tempatan. Pemain kedua untuk musim ni yang menjaringkan 4 gol selepas Dominic da Silva Terengganu. Dan kalau ikut rekod untuk pemain tempatan terakhir yang lakukan adalah Adi Yahya tahun 2011. Okey. Betul-betul fact semua bagi. Betul. Okey, selain daripada tu Cabrera sekarang menjadi penjaring terbanyak untuk JDT daripada 2013 dengan 57 gol, mengatasi Syafiq Rahim dengan 56 gol. JDT all-time top scorer. Yep. Juan? Okey, jadi 28 biji gol yang dijaringkan di minggu ke-9 ini adalah yang tertinggi sekali di sepanjang musim. Nombor 2 musim minggu kedua 25 biji gol dan juga di minggu ke-8 dengan 22 biji gol. Banyak. Dan akhir sekali JDT kini diambang kejuaraan ke-7 berturut-turut kan, dengan baki 2 perlawanan. JDT kini hanya perlukan 1 mata saja lagi untuk menjulang Liga Super Malaysia buat kali ke-7. Perak di kedudukan kedua dengan 17 mata, perlu menang 2 game yang terakhir. Sekiranya pada penghujung musim dan mata masih sama antara JDT ataupun Perak, juara akan ditentukan sama ada juara dia akan ditentukan dengan jumlah goal difference, beza goals, nombor 2 jaringan goal score,
dan ketiga adalah head to head. Jadi kalau ikut yang terbaru, yang terkini, jadi tim mendahului goal different, juga mendahului gol dan juga head to head juga mendahului daripada Perak. Okay, seperti biasa, pot bola team of the week. Pot bola memilih Pahang. Betul. Min, explain sikit. Sebab Pahang dengan agak timpang, masalah kecederaan dan macam-macam masalah daripada awal musim, melakukan kejutan, mengalahkan pasukan yang paling form. Kedah menang 5 perlawanan berturut-turut. Form dia lebih baik daripada JDT pun. Okay. Dia mengalahkan Kedah 2-1. Memang betul tu. Betul. Alright. Pot bola goal of the week, Johan. Goal of the week, jaringan Lee Tak Terengganu menentang PDRM, lencongan daripada sudut sebelah kiri penalti, terus pergi ke sebelah kiri goalkeeper. Kita punya pot bola player of the week, Min. Tak lain tak bukan Syarif Fikri. 4 gol dalam satu perlawanan, bukan mudah, dan ni momentum yang berterusan dalam 3 perlawanan. Jadi Syarif Fikri. Kepada Syarif Fikri, salute. Ini adalah peluang terbaik untuk awak merangkul kasut emas season ni. Wrap up for this week review. Thanks for watching. Thanks for listening. This is Sport Bola, where guys talk about football. Ciao.